Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu harap semua dalam keadaan sihat. Cikgu harap murid-murid masih bersemangat untuk belajar. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1, tema 2, Masyarakat Muhibah, unit 6, buku segalanya, dan tajuk pembelajaran pada kali ini ialah Padankan Saya. Fokus pada penjodoh bilangan. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah yang pertama, murid-murid dapat mengenal pasti dan menyatakan penjodoh bilangan dengan betulnya, dan yang kedua, murid-murid dapat menggunakan penjodoh bilangan dengan betulnya. Murid-murid dikendaki membuka buku teks muka surat 35. Murid juga boleh melihat paparan di video cikgu ini. Mula-mula, kita kenal maksud penjodoh bilangan dahulu. Murid-murid boleh merujuk di bahagian bijak bahasa. Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan untuk membilang kata nama konkret seperti haiwan, benda, tempat dan lain-lain. Penjodoh bilangan terletak selepas bilangan dan sebelum kata nama. Contohnya, seekor kucing. Se menunjukkan bilangan, ekor menunjukkan penjodoh bilangan dan kucing menunjukkan kata nama. Contoh yang kedua, 2 biji guli. 2 menunjukkan bilangan, biji menunjukkan penjodoh bilangan dan guli menunjukkan kata nama. Setakat ini, murid-murid boleh faham apa itu penjodoh bilangan? Baiklah, kita teruskan lagi pembelajaran kita dengan mengenal penjodoh bilangan yang ada. Untuk kali ini, murid-murid diperkenalkan dengan 6 penjodoh bilangan. Yang pertama, biji. Yang kedua, buah. Yang ketiga, bilah. Yang keempat, helai. Yang kelima, keping. Dan yang keenam, batang. Kita kenal dahulu dengan lebih lanjut penjodoh bilangan yang pertama, iaitu biji. Penjodoh bilangan biji digunakan untuk benda kecil, bulat atau seakan-akan bulat. Contohnya, cawan, bola, gelas, labu dan apple. Yang kedua, buah. Penjodoh bilangan buah digunakan untuk benda yang besar dan padu yang tidak mempunyai bentuk yang tertentu. Contohnya, kereta, rumah, buku, mesin dan taman. Seterusnya, bilah. Penjodoh bilangan bilah digunakan untuk benda yang tajam dan runcing. Contohnya, gunting, keris, kapak, parang, pisau, sabit dan jarum. Seterusnya, helai. Penjodoh bilangan helai digunakan untuk benda yang nipis, lembut dan lebar. Contohnya, baju, kain, rambut dan kertas. Seterusnya, keping. Penjodoh bilangan keping digunakan untuk benda yang rata, nipis dan pipih. Contohnya, shilling, biskut, kad dan roti. Murid-murid tahu apa itu pipih? Pipih bermaksud rata serta tipis atau leper. Penjodoh bilangan yang keenam ialah batang. Penjodoh bilangan batang digunakan untuk menunjukkan benda yang panjang. Contohnya, galah, pensel,
sungai dan lilin. Baiklah murid-murid, sekarang kembali semula ke buku teks muka surat 35. Mari kita baca petikan bersama-sama. Padankan saya. Murid-murid kelas tahun 1 Gemilang hendak membuat projek penanda buku. Mereka mahu menjual penanda buku itu semasa hari kantin. Mari kita padankan kata nama dengan penjodoh bilangan yang betul. Aileen melukis bentuk penanda buku pada sekeping cardboard. Lihat pada gambar di bawah, cardboard yang berwarna biru. Penjodoh bilangan yang sesuai ialah keping, sekeping cardboard. Prema mengikat lubang itu dengan beberapa helai benang bulu. Lihat pada gambar, terdapat benang bulu yang berwarna jingga. Penjodoh bilangan yang betul untuk benang ialah helai. Kerana ada lebih daripada satu helai benang bulu, maka disebut beberapa helai benang bulu. Bikin menggunting bentuk itu dengan sebilah gunting. Lihat pada gambar, terdapat satu gunting, maka disebut sebilah gunting. Rina menebuk lubang yang digunting dengan sebuah penebuk lubang. Lihat pada gambar, terdapat satu penebuk lubang, maka disebut sebuah penebuk lubang. Mereka menghias penanda buku itu dengan beberapa biji labuci. Lihat pada gambar, ada banyak labuci di dalam botol. Maka penjodoh bilangan yang betul ialah beberapa biji labuci. Murid-murid telah mempelajari maksud penjodoh bilangan dan penggunaan penjodoh bilangan. Cikgu harap murid-murid faham untuk menggunakan penjodoh bilangan dengan betulnya. Sekarang, masa untuk membuat tugasan. Buka buku aktiviti jilid 1, muka surat 40. Jangan lupa baca arahan terlebih dahulu. Kita buat bahagian A dahulu. Tulis nama objek di kawasan sekolah yang menggunakan penjodoh bilangan di bawah. Tengok gambar yang pertama. Penjodoh bilangannya ialah biji. Di situ telah dilukiskan 10 biji bola. Kemudian, tulis perkataan bola di bawah gambar. Gambar yang kedua, buah. Apakah objek yang berada di sekolah yang sesuai dengan penjodoh bilangan buah? Ya, buku atau meja. Jadi, kamu lukiskan gambar buku. Contohnya, cikgu lukiskan 2 buah buku. Kemudian, tulis perkataan buku di bawah gambar. Gambar yang ketiga, batang. Apa objek yang berada di sekolah yang sesuai dengan penjodoh bilangan batang? Ya, pembaris atau pensel. Cikgu pilih pembaris. Jadi, cikgu akan lukiskan gambar pembaris. Contohnya, cikgu lukiskan 3 batang pembaris. Jangan lupa tuliskan perkataan pembaris di bawah gambar. Murid boleh memilih objek yang lain yang sesuai dengan penjodoh bilangan. Untuk penjodoh bilangan bilah dan helai, kamu diminta membuatnya sendiri. Setelah selesai melengkapkan bahagian A, lengkapkan pula bahagian B. Bina ayat berdasarkan penjodoh bilangan dan nama objek. Yang pertama, telah dituliskan ada 10 biji bola di dalam stor sukan. Yang kedua,
Tuliskan, Aini meletakkan 2 buah buku di atas meja. Yang ketiga, Halim membeli 3 batang pembaris di kedai buku. Untuk yang keenam, kamu perlu membina ayat menggunakan penjodoh bilangan keping. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Selamat belajar. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.